Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amma ba'd. Dan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ketahuilah sesungguhnya 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, bumi akan berada dalam keadaan kering kontang sama sekali. Semua manusia dilanda keadaan kelaparan yang sangat dahsyat. Di tahun pertama, Allah SWT perintahkan supaya hujan tahan 1/3 air hujan. Pada tahun kedua, Allah perintahkan supaya hujan tahan air hujannya 2/3 daripada air hujan. Bumi akan menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Kemudian pada tahun ketiga, Allah perintahkan hujan tahan semua air hujannya, sehingga tidak ada satu titis air sekalipun yang turun dari langit. Dan Allah perintahkan bumi ini supaya tahan setiap apa yang ditumbuhkannya, sehingga tidak ada satu pun yang ditumbuhkannya. Bahkan mana-mana tumbuhan yang tinggal, semuanya kering dan binasa. Bertanya sahabat Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah yang manusia akan makan dan bagaimanakah mereka akan hidup pada saat itu?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, pada hari itu umat manusia akan hidup dengan bertahlil, bertahmid, bertakbir, bertasbih. Kesemua itu akan menjadi makanan kepada mereka. Riwayat Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud, Al-Hakim dengan hadis sahih dengan syarah Muslim. Ada banyak hadis-hadis akhir zaman yang menjadi bukti nyata pada hari ini. Perhatikanlah, analisalah dengan hati yang ikhlas. Gunakanlah mata hati, insya-Allah anda akan nampak betapa teruknya akhir zaman ini sekarang. Anda yang melihat keindahan, anda melihat kesibukan manusia, tuan-tuan dan puan-puan, hanya kerana anda melihat dengan mata di sini. Kalau anda melihat dengan mata di sini, dengan mata kolbu, insya-Allah anda akan faham apa yang hamba sampaikan. Ada banyak hadis akhir zaman pada hari ini yang memang berlaku. Baginda Rasulullah SAW dia tidak meramal, tapi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dengan hadisnya sebagaimana yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka istilah pertolongan daripada Allah SWT didatangkan ke dunia ini untuk umat manusia melalui cara mukjizat para nabi, para rasul. Kemudian karomah para sahabat, para waliullah, para aulia. Kemudian barakah diberikan kepada para guru-guru untuk mengajar ilmu kepada umat manusia. Tetapi pada hakikatnya pertolongan yang sebegini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya muncul di akhir zaman nanti sahaja, tetapi ia telah berlaku dalam sepanjang sejarah manusia ini, termasuk sepanjang sejarah perjalanan agama Islam sendiri. Kalau kita lihat zaman baginda Nabi Muhammad SAW, baginda diberikan mukjizat. Banyak orang kafir menjadi ingin memasuki agama Islam kerana melihat mukjizat Nabi.
dengan apa yang Nabi tunjukkan selain pada mukjizat dengan keadaan dirinya. Kemudian para sahabat-sahabat, ia berlaku berulang kali sejak zaman Nabi Adam diberikan mukjizat sampai kepada zaman selepas Nabi Adam turunlah kepada Nabi Rasulullah SAW. Ya. Perkara ini diketahui oleh orang-orang Barat, orang-orang Eropah. Maka berlakulah pada abad-abad ke-16, kurun-kurun ke-16, 15, 17 keluar penjajahan Spanyol, Belanda, ya, England, berlaku penjajahan. Mereka serang negara-negara Islam, termasuk mereka datang serang tanah Melayu. Runtuh kota Melaka, tuan-tuan. Dahsyat tak dahsyat. Tetapi sebagaimana mereka hancurkan melalui perang zahir, mereka tahu mereka tetap tidak menang kerana susah nak sesatkan orang Islam ni. Walaupun menggunakan senjata membunuh orang, umat Islam tetap juga taat kepada Allah SWT. Maka mereka telah menukar strategi dari cara berperang, ya, menghantar, menembak orang dengan peluru lah apa, mereka tukar kepada perang saraf, perang psikologi ke atas umat Islam. Hanya dengan kaedah itulah pada hari ini mereka dah berjaya menghancurkan umat Islam. Pada hari ini, tuan-tuan, ya, pada hari ini, zaman ini, kita boleh lihatlah keadaan umat Islam sendiri. Hamba tak perlu cakap, sahabat-sahabat boleh keluar daripada rumah tu, pergilah ke tempat-tempat orang awam, orang ramai ada. Tengok sendiri, tengok media, baca berita kan, tengok apa yang jadi. Yang terbaru, kes seorang lelaki bunuh mak bapak dia, ya, kerana apa? Kerana ketagihan dadah sintetik. Sahabat-sahabat, ya, inilah di antara maksud perang saraf. Mereka sediakan kelalaian, hiburan yang melampau-lampau, ya, keindahan-keindahan dunia. Mereka cipta pelbagai lah, ekonomi, duit, macam-macam lah untuk lemahkan kita. Jadi apabila orang Islam ni tak boleh nak pelihara kekuatan hati dia sendiri daripada segala sifat yang tercela, dan berjayalah mereka rosakkan perkara yang bersangkut kepada kerohaniah, ya, rohaniah umat Islam, spiritual umat Islam. Hancur, tuan-tuan, dikikis, ya. Kalau pakai pahat, mereka pahat pam tiap-tiap hari, tiap saat mereka pahat hati orang Islam pam. Hari ini umat Islam, minta maaf hamba cakap, majoriti lah hanya tahu kalau bab agama hanya pada syariat semata-mata. Ya. Hilanglah itikad tauhid, hilang kekuatan spiritual rohaniah. Ia ni sebenarnya menjahanamkan, merosakkan hubungan kita seorang muslimin kepada Allah SWT dan memutuskan nusrahnya ke atas mereka. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, perlu kita tahu kekuatan untuk hidup di akhir zaman ini adalah dengan kekuatan rohaniah, spiritual, iktikad tauhid, tasawuf, hakikat, makrifat. InsyaAllah, jika Allah izinkan, hamba akan berkongsi lagi mengenai perkara ini. Iaitu inilah hakikat di akhir zaman. Kekuatan untuk hidup di akhir zaman hanya dengan ilmu rohaniah, ilmu tauhid, hakikat, tasawuf, tarikat dan makrifat. Wallahu alam bisawab. Jumpa lagi insya-Allah. Banyakkan berselawat, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum.